Yang tidak boleh adalah seseorang beriktikad dalam hatinya bahawa bacaan Yasin pada malam Jumaat itu adalah sunnah Nabi. Kerana memang tidak ada riwayat bahawa Nabi baca Yasin pada setiap malam Jumaat bersama sahabat yang lain. Cuma baca Yasin ini, tuan-tuan dan puan sekalian, adalah satu surah daripada 114 surah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, imamil muslihin wa sayyidil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kasih pada tuan pengurusi majlis, hadir tuan imam kita pada malam ini, ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, orang-orang alim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih panjangkan umur dan usia kita sehingga saat dan ketika ini dalam keadaan sihat walafiat. Malam ni kita masuk tanggal 27 hari bulan Zulqa'dah 1443 Hijrah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar segala amal soleh yang kita kerjakan sebelum ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Kita juga terus berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar segala wabak, segala penyakit seperti COVID-19, HFMD, cacar monyet dan seumpamanya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup kita ini adalah sementara. Semua kita akan mati dan kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila seorang yang meninggal dunia, jenazahnya dibawa ke kubur, Nabi SAW menyebut yatba'ul mayyit thalathatun, akan mengikut jenazah orang yang meninggal dunia itu 3 perkara: ahluhu wa maluhu wa amaluh, ahli keluarganya, hartanya dan juga amalannya. Fayarji'u ithnan wa yabqa wahidun, 2 daripada 3 itu akan balik semula ke rumah dan 1 sahaja yang akan kekal bersama dengan kita. Yarji'u ahluhu wa maluh wa yabqa amaluh, ahli keluarganya akan balik, hartanya juga akan balik, dan yang akan kekal bersama dengan kita apabila kita meninggal dunia nanti seawal masuk di alam kubur, alam barzakh, adalah amalan kita sahaja. Oleh sebab itu, kita perlu memperbanyakkan amal pada hari ini
dan amalan yang kita lakukan itu ingin yang paling berkualiti dan yang paling banyak fadilatnya. Di antara melakukan satu amal, orang lain juga melakukan amal yang sama, tetapi cara yang berbeza, fadilatnya berbeza. Sebagai contoh, di antara solat maghrib yang kita lakukan tadi, ataupun insya-Allah nanti solat Isya yang kita akan lakukan, jika dilakukan seorang diri, iaitu secara bersendirian, itu tidak sama dengan fadilat solat secara berjamaah. Nabi SAW sebut, Salatul jama'ati tafdulu min salatil fadhi bi 27 darajah. Solat secara berjamaah itu lebih afdal daripada solat secara bersendirian dengan 27 kali ganda perbezaannya. Dan ada riwayat menyebut bi 25 darajah, 25 kali ganda. Ini menunjukkan cara yang berbeza, ibadah yang sama, fadilatnya berbeza. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian datang daripada rumah masing-masing, pergi ke mana rumah Allah, ke mana-mana rumah Allah untuk melakukan solat fardu. Kalau kita ambil wuduk daripada rumah bersuci, ini berbeza fadilatnya dengan orang yang tidak ambil wuduk daripada rumah. Kerana Nabi sebut dalam satu hadis, man tatahhara fi baitih thumma madha ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutuwatuh ihdaha tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Siapa yang bersuci daripada rumah, mengangkat hadas, kalau hadas kecil maknanya ambil wuduk, kalau hadas besar maknanya mandi, kemudian juga wuduk, kemudian baru bertolak ke mana-mana rumah daripada rumah Allah. Surau An-Nur yang tuan-tuan berada sekarang ini adalah salah satu daripada rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan buat apa? Nabi kata, dia qadiya faridatan min faraidillah, untuk melaksanakan kefarduan daripada kefarduan yang Allah telah tetapkan. Solat maghrib itu adalah kefarduan, solat isyak nanti juga adalah kefarduan dan kewajipan. Apa fadilat yang akan dapat sekiranya buat begitu? Sesungguhnya setiap langkahnya yang sebelah akan hapuskan satu dosa, dan yang sebelah akan naikkan satu darjat. Sebelah lagi diulang, hapus lagi dosa. Sebelah lagi diulang, maka akan naik satu darjat. Dan begitulah seterusnya sehingga kita sampai. Bezanya kat mana? Bezanya ambil wuduk di rumah. Boleh saja kita memilih untuk tidak wuduk, maka tidaklah dapat fadilat ini sebagaimana yang Nabi SAW sebut. Begitu juga selepas daripada kita solat, kita boleh pilih untuk balik, ataupun kita boleh pilih untuk duduk kekal di tempat yang kita solat tadi. Kalau balik, tidak dapat fadilat sebagaimana yang Nabi kata dalam satu hadis, al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi salla fihi ma lam yuhdith taqul Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Nabi kata SAW, malaikat akan bersolawat kepada setiap seorang daripada kalian selagi mana dia duduk di tempat yang dia solat tadi, solat maghrib, kemudian dia masih kekal di tempat solat itu, di dalam surau itu, di dalam masjid itu, dengan syarat selagi mana tidak batal, malam yuhdith, selagi mana tidak batal.
maka jaga wuduk kita sebentar untuk dapat fadilat ini. Kemudian Nabi SAW terus berkata, para malaikat berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ampunkan dosanya, ya Allah, berilah rahmat kepadanya. 3 dapat doa daripada malaikat. Malaikat bersolawat, itu doa kebaikan. Malaikat mohonkan daripada Allah Ta'ala keampunan buat kita, dan malaikat doakan rahmat untuk kita. Boleh saja kita balik terus, tak payah duduk, maka tak dapat dah fadilat ini. Ini menunjukkan perbezaan cara dalam melakukan satu ibadah ataupun sesudahnya, berbezalah fadilat. Begitu juga yang disebut oleh Al-Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti ada satu kitab yang masyhur dalam ilmu usul fiqh yang disebut ataupun dijodolkan sebagai Al-Ashbah wan Nadhair. Imam As-Suyuti meninggal pada tahun 911 Hijrah. Bila ditanya, di antara melakukan solat sunat witir 3 rakaat, 1 salam ataupun 2 salam yang lebih afdal. 1 salam maksudnya buat daripada rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, baru duduk tahiyat akhir dan bagi salam. Kalau 2 salam maksudnya buat rakaat pertama, rakaat yang kedua, kemudian tahiyat akhir, bagi salam, bangun sekali lagi takbiratul ihram 1 rakaat, kemudian selepas sujud yang kedua, tahiyat akhir, dan kemudian bagi salam. Ada beza ataupun tidak fadilat? Lalu dijawab oleh Al-Imam As-Suyuti dan dijadikan sebagai satu kaedah yang membuatkan kita jadi mudah untuk ingat. Imam As-Suyuti kata, ma kana aktharu fi'lan kana aktharu fadlan. Apa-apa yang lebih banyak perbuatannya, maka lebih banyaklah fadilatnya. Daripada kaedah ini dapat kita faham solat sunat witir yang dilakukan dengan 2 salam yang kita sebutkan tadi lebih afdal daripada solat sunat witir 3 rakaat yang dilakukan dengan 1 salam. Kenapa? Yang 2 salam itu lebih banyak perbuatannya. Takbiratul ihramnya ada 2 kali, doa iftitahnya ada 2 kali, kemudian tahiyat akhirnya ada 2 kali, kemudian salamnya juga lebih banyak daripada yang dibuat 1 salam. Tuan-tuan dan puan, ini yang kita kendaki daripada amal-amal soleh yang kita nak lakukan sewaktu di dunia ini. Di dunia ini adalah tempat untuk kita melakukan amal, tidak ada pembalasan padanya. Berbanding dengan hari akhirat nanti, bermula dengan alam barzakh, tidak ada amalan, yang ada hanyalah pembalasan sahaja. Menyesal selepas daripada meninggal dunia tidak ada faedah. Pagi Jumaat kita bersama dengan imam membaca surah, iaitulah surah As-Sajdah. Antaranya orang-orang kafir, apabila mereka telah melihat dengan mata kepala mereka apa yang akan menimpa mereka dan sedang menimpa mereka. Absarna wa sami'na, kami telah melihat dan kami telah mendengar. Farji'na na'mal salihah, ya Allah, pulangkan semula kami ke dunia untuk melakukan amal soleh. Boleh balik? Tidak akan boleh balik. Habis peluang. Sebab itu sewaktu kita hidup inilah kita kena bijak dalam melakukan satu-satu amal dan jangan lepaskan peluang. Kita akan masuk bulan Zulhijjah, insya-Allah tak berapa lama lagi. Hari Rabu ini kami daripada bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Selangor, begitu juga dengan semua Jabatan Mufti negeri-negeri yang lain akan mencerap anak bulan ataupun hilal Zulhijjah. Sama ada nampak ataupun tidak nampak, esoknya akan jadi 1 hari bulan ataupun lusa. Kalau hari Rabu tengok anak bulan, confirm. Kalau tak nampak, maknanya Jumaat lah akan jadi 1 hari bulan Zulhijjah. Apa yang ada pada bulan Zulhijjah ini? Nabi kata dalam satu hadis,
ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada mana-mana hari di atas muka bumi ini yang amal soleh kalau dikerjakan pada waktu itu, pada hari-hari itu, lebih Allah suka berbanding dengan hari-hari ini. Yang dimaksudkan dengan hari-hari ini adalah al-ashrul uwali min Dzulhijjah, iaitu 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Kita ada malam yang terbaik, iaitulah akhir 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan. Sekarang ini adalah siangnya, iaitu hari yang terbaik. Nabi sebut dalam hadis ini adalah 10 hari yang pertama daripada bulan Ramadan, daripada bulan Zulhijjah. Kalau kita dah tahu perkara ini, maka jangan lepaskan peluang untuk menyusun apakah amal soleh yang kita akan lakukan lebih daripada hari-hari biasa yang lain. Mungkin sedekahnya kita akan lebihkan pada tarikh-tarikh ini. Mungkin zikirnya dan juga solawatnya, begitu juga dengan tasbihnya kita akan lebihkan pada hari-hari ini. Ataupun mungkin kita ambil puasa pada 1 hari bulan, 2 hari bulan Zulhijjah, kerana ia juga adalah amal soleh. Cuma kalau ambil berkaitan dengan puasa, maka setakat 9 hari bulan sahaja, kerana 10 hari bulan Zulhijjah itu adalah Idul Adha, haram untuk kita berpuasa pada tarikh itu. Dan lebih-lebih lagi dituntut untuk kita lakukan pada puasa pada 9 Zulhijjah, pada hari Arafah, kerana fadilat yang disediakan cukup istimewa. Nabi SAW disoal tentang puasa pada hari Arafah, iaitulah tanggal 9 hari bulan. Su'ila an siyami Arafah, Nabi ditanya tentang puasa Arafah. Lalu Nabi kata, innaha tukaffiru as-sanatal madiyati wal baqiyah. Puasa pada 9 hari bulan Zulhijjah itu, iaitu hari Arafah, boleh menghapuskan dosa setahun yang lepas dan setahun yang akan datang. 2 tahun keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka takkan kita nak lepaskan. Dan pada tanggal 10 hari bulan, 11 hari bulan, 12 hari bulan, 13 hari bulan Idul Adha dan hari-hari Tasyriq, ini hadis yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW bersabda, ma'amila banu Adam yawman nahri ahabbu ila Allah min iraqatid dam. Tidak ada yang dipanggil mana-mana amalan daripada anak Adam, daripada manusia pada hari Idul Adha yang paling Allah suka berbanding dengan mengalirkan darah, dengan maksud iaitu melakukan ibadah korban. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini beberapa contoh kelebihan yang ada kaitan dengan perbuatan, sebahagiannya berkaitan dengan masa yang Allah sediakan kepada kita, tidak lama lagi khususnya pada bulan Zulhijjah. Tambahan pula tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ini tak tahu, mungkin kita ada tersilap dan tersalah sesama dengan manusia. Tersalah, buat maksiat, dosa kepada Allah Ta'ala itu Allah Maha Pengampun. Bertaubat dengan taubat nasuha, Allah Maha Pengampun. Tetapi dosa sesama manusia itu tidak mudah mengampunkan dan memaafkan kesalahan kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab itu Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis, adakah kalian tahu siapakah orang yang muflis? Lalu dijawab oleh para sahabat, al-muflisu indana man la dirhamalah wala mata'. Orang yang muflis dalam kalangan kami, wahai Rasulullah, adalah orang-orang yang tidak ada dirham,
dan yang tidak ada harta. Jawapan para sahabat itu secara natural, maknanya menyebut muflis pada pandangan mereka yang biasa manusia tahu, dan ia sama dengan apa yang kita mungkin tahu di Malaysia khususnya. Bila seseorang diisytihar sebagai muflis kemudian akan kena insolvensi, itu menunjukkan hutangnya lebih banyak daripada duitnya dan dianggap tidak pandai mengurus kewangan. Tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi seterusnya kata, bukan itu yang dikehendaki daripada muflis, itu muflis di dunia. Tetapi Nabi sebut selepas daripada itu, al-muflisu min ummati yaumal qiyamati, orang-orang muflis dalam kalangan umatku pada hari akhirat nanti adalah orang-orang yang datang bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya'ti bi salatin wa siyamin wa zakatin, orang yang datang bertemu dengan Allah dibawa bersama dengannya iaitu ibadat solatnya, pasti ada pahala. Daripada berkaitan dengan siam, puasanya juga ada pahala. Begitu juga dibawa bersamanya dengan zakat, ibadah yang dia keluarkan daripada hartanya, dan ini juga pasti ada pahala. Tetapi Nabi kata, orang ini wayati, pada masa yang sama dia datang bertemu dengan Allah dibawa sekali dengan kesalahan-kesalahan sesama manusia. Qad syatama hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha wa akala mala hadha. Dia pernah kutuk orang ini, si fulan ini, dia pernah pukul si fulan ini, dia pernah bunuh si fulan ini, dia pernah makan harta secara batil si fulan ini. Lalu bagaimana nak dihitung dan diselesaikan? Pada hari akhirat, tuan-tuan sekalian, kita sudah tidak bawa duit untuk bayar. Kalau kita ambil duit orang, nak bayar duitnya, dia pun tak nak duit kita. Kalau kita pukul orang pada hari akhirat nanti, dia pun tak nak pukul kita, tuan-tuan sekalian. Transaksi pada hari akhirat bukannya wang ringgit, bukannya balas balik pukul atau balas balik bunuh. Itu di dunia. Kalau kita ada e-wallet sekalipun, duit kita banyak, tidak berfaedah. Kerana pada hari akhirat, yang orang perlukan adalah pahala daripada amal. Yang orang tidak mahu adalah dosa daripada maksiat. Lalu perhitungannya adalah perhitungan dosa dan pahala. Allah Subhanahu wa ta'ala pindahkan pahala yang kita ada itu, na'udzubillah, kepada orang-orang yang dizalimi. Wa akhadha hadza min hasanatih, yang ini akan diambil pahalanya dan akan diberikan kepada si fulan. Tengok berapa banyak orang dia zalimi. Kalau 2 orang dia bunuh, kalau 3 orang dia bunuh, kalau 1 kampung dia bunuh, kalau dia pukul semua orang, itu semua akan minta dan pahalanya akan dipindahkan kepadanya. Hatta Nabi kata, in faniyat hasanatuh, sehingga sampai 1 peringkat pahalanya habis. Tak habis macam mana? Setiap kali solat, dia solat bersendirian. Orang lain dapat 27, dia dapat 1. Orang yang puasa sunat, pahalanya lebih banyak daripada orang yang tidak puasa sunat. Orang yang duduk selepas daripada solat, pahalanya lebih banyak daripada orang yang tidak duduk selepas daripada solat. Dalam keadaan itu, sikitnya pahala kita memang cepat habis. Apabila kita melakukan salah dan silap kepada orang lain, Nabi kata sampai 1 peringkat pahalanya sudah habis. Hatta in faniyat hasanatuh, habis pahalanya. Lalu dosa orang-orang yang dizalimi itu pula akan dipindahkan kepadanya. Na'udzubillah. Kita yang buat amal, orang lain yang dapat kelebihannya. Orang itu buat dosa, tapi kerana kita zalimi mereka, dosa mereka pula kita tanggung. Na'udzubillah. Akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Maka tuan-tuan dan puan sekalian, bila kita mengetahui ini berkaitan dengan amal pada hari akhirat nanti macam mana, maka fokus
untuk kita pastikan amalan ibadah yang kita lakukan ini berkualiti, banyak fadilatnya, dan pastikan kita tidak menzalimi orang lain. Itu paling mudah kira-kira kita, supaya kita mendapat kelebihan yang banyak selepas daripada matinya kita nanti. Tambah lagi, Nabi kata selepas daripada mati, walaupun kita tak boleh buat amal, ada 3 perkara yang boleh menjadi penyebab pahala terus mengalir. Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath. Apabila matinya seorang manusia, maka terputus segala perkara di antara dia, amalan, dunia dan seumpamanya, melainkan 3 perkara. Yang pertama, sedekahtin jariyah. Sedekah jariyah. Bila disebut sedekah jariyah, itu maksudnya adalah wakaf, menurut majoriti pandangan para ulama. Sebab selagi mana sesuatu item aset yang kita wakafkan di jalan Allah itu dimanfaatkan oleh orang lain, itulah yang menyebabkan pahala mengalir. Yang kedua adalah ilmu yang dimanfaatkan. Sampaikan ilmu, ajar orang lain, didik anak kita dan seterusnya. Selagi mana dimanfaatkan dan diamalkan ilmu itu, juga ini akan mengalir pahalanya. Yang ketiga, awwaladin salihin yad'ulah, ataupun anak yang salih yang mendoakannya. Harta tidak ada untuk kita berwakaf, mungkin. Ilmu kita tidak ada untuk kita sampaikan pada orang lain, mungkin. Tetapi kebanyakan daripada kita punya zuriat dan anak-anak. Didiklah mereka menjadi anak yang soleh. Satu daripada tanda-tanda anak yang soleh itu adalah yang tidak pernah lepas daripada sentiasa mendoakan kedua ibu bapanya, sama ada ibu bapanya masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Mudah-mudahan kita semua mendapat nikmat ini, insya-Allah. Saya berhenti setakat ini. Saya bagi laluan, sekiranya ada persoalan, saya difahamkan ada soalan yang ingin ditanyakan. Sila. Sila je. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Haji Nozamri bin Haji Abdul Aziz, ingin bertanyakan 2 soalan tu. Pertamanya, saya apakah saranan Datuk terhadap persepsi setengah-setengah orang ni yang menyatakan adalah rugi duit surau atau duit masjid ke apa yang terlalu banyak digunakan untuk majlis ilmu, sedangkan peserta yang hadir adalah terlalu sikit lah. So itu dia katakan apa, buat terlalu banyak sangat kuliah dan sebagainya, because orang datang pun terlalu sikit, kan? Yang kedua tu, ini penggunaan hibah. Contohnya, suami telah menghibahkan harta, iaitu harta alih lah, seperti wang ke, ASB ke dan sebagainya, kepada isteri. Dan selepas tu suaminya meninggal dan sebagainya. So, adakah anak itu mempunyai hak terhadap harta itu, walaupun dia hibahkan kepada isteri? Masyarakat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih pada Tuan Haji Nur Zamri bin Abdul Aziz. 2 perkara. Yang pertama berkaitan dengan tabung ataupun duit sumbangan orang ramai untuk majlis ilmu. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Taubah ayat yang ke-18 berkaitan dengan memakmurkan rumah Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir
wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Allah Ta'ala menyebut hanya senya orang yang memakmurkan rumah Allah Ta'ala itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mendirikan solat, mengeluarkan zakat. Mendirikan solat menunjukkan hubungan dengan Allah, mengeluarkan zakat menunjukkan hubungan dengan manusia, dan tidak takut melainkan kepada Allah, supaya mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan mereka dalam kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam At-Tafsir Al-Munir, termasuk juga kebanyakan para ulama tafsir yang lain, antaranya Ibnu Kathir dalam Tafsir Al-Quran Al-Azim, meninggal pada tahun 774 Hijrah, menyebut tentang memakmurkan rumah Allah Ta'ala itu ada dua maksud. Yang pertama, memakmurkan rumah Allah secara hissi, iaitu pembangunan fizikal. Kita perelokkan elektriknya, lampunya, berkaitan dengan infra dan juga struktur bangunan, kapet dan seumpamanya. Dan yang kedua adalah memakmurkan rumah Allah secara maknawi, iaitu menghidupkan majlis-majlis ilmu, pengajian, tafakuh dan seumpamanya. Oleh sebab itu, tidak ada halangan untuk menggunakan duit tabung kutipan masjid ataupun surau untuk tujuan kedua-dua memakmurkan rumah Allah Ta'ala ini. Fizikal pun sangat dituntut, yang maknawi iaitu secara dalaman dengan maksud majlis ilmu juga sangat dituntut. Adapun kerana terlalu sikit orangnya, maka janganlah difikirkan kita batalkan kuliahnya. Kalau orangnya sikit, kita kena fikir macam mana nak bagi ramai. Itu je. Jadi bagi saya, pengajian ilmu yang seumpama ini, dia akan menambahkan iman dan kefahaman kita. Apabila iman kita semakin kuat dan kefahaman kita semakin baik, kita akan melahirkan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Daripada seorang balik ke rumah, bagi tahu kepada isteri, boleh jadi isterinya pula akan pergi ke surau dan masjid, dibawa sekali anak-anaknya dan seterusnya. Saya ingat dulu waktu kita kecil, arwah ibu bapa kita, arwah ayah kita khususnya, sentiasa bawa kita ke masjid dan ke surau. Itu yang kita jadi biasa. Tengok surau dan tengok masjid kalau tidak ada kanak-kanak, itu satu petanda tidak baik pada masa hadapan. Biarlah mereka datang, biarlah mereka bising. Mereka ini budak-budak dari segi pendidikan, psikomotor lebih banyak daripada yang berkaitan dengan pemikiran. Dia bising, dia main, itu normal. Dia melompat, itu normal sebab kanak-kanak. Tapi kalau Tuan Haji yang melompat, yang ini tidak normal. Yang ini sudah lain. Jadi tak apa, dia main bising sikit tak apa. Datang semata-mata nak jamuan pun tak apa, tak ada masalah. Cuma kita kena fikir macam mana nak bagi ramai. Yang ni strategi kena ada lah. Ada satu masjid setiap kali buat ceramah ataupun program, dia buat kat banner, saya perasan hujung ke atas jamuan disediakan termasuk aiskrim, dia kata. Jadi saya ingat aiskrim ni bukan budak-budak aja suka, bapa budak pun suka jugalah. Jadi kalau itu boleh menarik minat, silakan, tak ada masalah. Dan saya yakin mereka yang menyumbangkan duit itu, dia nak majlis ilmu dijalankan, termasuk juga dengan infranya dibaiki. Allahu'alam. Yang kedua berkaitan dengan hibah. Tuan-tuan dan puan sekalian, hibah ini adalah pemberian tanpa balasan. Maksudnya berikan tanpa ada iwat. Kalau kita bagi seseorang ada mubadalah ataupun ada iwat, itu bukannya hibah, itu adalah mungkin jual beli. Dan hibah ini tuan-tuan dan puan sekalian banyak dia punya kelebihan. Boleh jadi akan menyebabkan seseorang semakin kasih dan sayang. Tahadu, tahadau, tahabu. Bagilah hadiah. Hibah termasuk dalam kategori bagi hadiah. Begitu juga dengan sedekah. Adapun hadiah ini ataupun hibah ini dilakukan sewaktu masih hidup. Bila masih hidup,
dilakukan, orang yang mempunyai satu-satu aset itu boleh tasarruf, itu boleh dia buat sesuka hati dia selagi masih hidup. Kita nak bagi anak yang pertama RM5, kita nak bagi anak yang kedua RM20, tidak ada siapa boleh bertikai, kerana hak kita untuk berikan kepada orang lain. Begitu juga kalau kita nak sedekahkan harta kita di masjid, di surau, nak sedekah pada orang miskin, maka waris tidak ada suara untuk mempertikai. Kerana cerita waris ini adalah apabila si fulan itu meninggal dunia, kemudian harta itu ditinggalkan ketika meninggalnya dunia orang yang diwarisi itu, dan waris masih hidup. Yang tu boleh jadi akan diberikan sama rata, boleh jadi kalau tak ada persefahaman barulah pergi kepada faraid. Hibah dilakukan sewaktu masih hidup, mungkin kita kata hibah bersyarat, iaitu kita minta kepada satu institusi untuk uruskan nanti selepas saya meninggal dunia, ini perlu diserahkan, tapi hibahnya sudah berlaku sewaktu hidup. Azan ke? Biasa azan dulu? No. Maka apabila hibah itu berlaku, pemilikan al-milkiyah, aset itu telah pun berpindah tangan. Cuma pelaksanaannya berlaku mungkin selepas meninggal dunia. Maka apa-apa yang telah dihibahkan itu bukan termasuk daripada harta yang boleh dipusakai oleh orang lain. Wallahu a'lam. Silakan. Saya nak tanya pasal puasa di dalam bulan Zulhijjah. Boleh tak kalau bersifat tunggal, macam kalau jatuh hari Jumaat, kita buat Jumaat je, lepas tu Sabtu kita skip, Ahad kita sambung pula. Sebab ada pun macam kan ada yang saya kata pengharaman menunggalkan puasa di hari Sabtu semua kan. Satu yang kedua, saya lebih kepada cadangan saya je lah. Sebab saya tengok kadang-kadang bila kalau raya Adha korban tu, kadang-kadang saya tak tahu, mungkin saya terlepas pandang pasal SOP ke apa kan. Kadang-kadang setengah tempat tu dia buat kita ada hadis pasal inna kataba ihsan ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinu zibha. Ada satu tempat ni saya tengok macam dia ada 5 atau 10 lembu. Kadang-kadang lembu yang akan disembelih yang seterusnya tu, dia nampak kawan dia ni disembelih. So dia akan, memang dia akan rasa tak sedap semua kan. So saya cuma cadangan saya lah kepada untuk Jabatan Mufti untuk buat SOP ni, untuk setengah tempat yang dia ni ada dia punya SOP tertentu untuk kalau dibuat menghadap kepada untuk lembu-lembu yang akan disembelih. Okay, terima kasih. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا حي على الفلاح لا حول ولا حي على الفلاح لا حول ولا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا أقوم Nabi SAW bersabda, man qala hina yasma'un nida, siapa yang menyebut apabila mendengar azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah, wajib untuknya mendapat syafaat Nabi SAW pada hari akhirat nanti. Kita berdoa semua kita mendapat syafaat Nabi SAW. Allahumma amin. Terima kasih pada tuan yang bertanya berkaitan dengan puasa secara infirad, iaitu bersendirian untuk hari Jumaat. Adakah puasa iaitu 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah boleh? Mungkin tak sempat 1 hari bulan, 2 hari bulan, tak sempat 3 hari bulan, tiba-tiba ada 1 hari yang dia boleh puasa, iaitu Jumaat sahaja. Kita sedia maklum bahawa puasa sunat yang tidak ada dalil yang menyebut secara khusus tentang puasa itu, maka makruh dalam mazhab Asy-Syafi'i dilakukan pada hari Jumaat, melainkan diikuti sehari sebelum ataupun sehari selepas. Dia mesti bergandingan. Tapi sekiranya puasa yang dilakukan itu ada puasa yang ada kelebihan, contohnya adalah puasa pada contoh puasa yang disebut secara khusus tanggalnya itu, puasa Arafah. Kita ambil contoh puasa Arafah berbetulan, berbetulan pada hari Jumaat pada satu-satu tempat di negara kita, contohnya 9 hari bulan Zulhijjah adalah hari Jumaat, maka ini tidak mengapa dia bersendirian. Oleh kerana puasa 10 yang pertama daripada Zulhijjah, iaitu kita khususkan lagi 9 hari itu, tidak ada dalil yang khusus. Kita ambil kefahaman daripada hadis amal soleh, maka sebab itu tidak boleh bersendirian dan hukumnya adalah makruh. Kalau sekiranya nak puasa pada hari Jumaat, rancanglah sama ada Khamis dan Jumaat ataupun Jumaat dan Sabtu. Wallahu a'lam. Yang kedua, berdasarkan kepada hadis berkaitan dengan sembelihan, innallaha kataba al-ihsan ala kulli syai', sesungguhnya Allah wajibkan, kataba ay farada, Allah Ta'ala wajibkan al-ihsan pada semua perkara. Wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibhah wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kamu sembelih binatang, maka ihsankan, perelokkan daripada perkataan hasan sembelihan itu. Dan apabila kamu membunuh, melakukan iaitu qisas,
balas bunuh juga hendaklah dalam ihsan itu. Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu', tokoh besar dalam mazhab Asy-Syafi'i, meninggal pada tahun 676 Hijrah, sampai kepada perbincangan iaitu Al-Udhiyah, dan dikaitkan dengan hadis ini antara lain menyebut dua perkara. Yang pertama, hendaklah diasah pisau sehingga tajam. Sebab itu apabila seorang, hadis tadi ada sambungannya, apabila kamu nak sembelih binatang, fal yurih dhabihatah, kemudian begitu juga dengan tajamkan pisau dan rehatkan binatang itu, ikat dengan baik. Dua ini, iaitulah yang pertama, tajamkan pisau itu penting supaya ia lebih cepat putus urat hulqum dan juga urat marik, dan ia akan menyebabkan sah sembelihan itu. Yang kedua adalah dari segi ihsan ketika, iaitu bagi rehat. Ini disebut antaranya adalah beri minum sebelum disembelih. Begitu juga dengan cara ikat kaki binatang. Ikat 3 kaki dan lepaskan 1 kaki, iaitu yang sebelah kanan. Ada satu menyebut kanan, ada yang kata kiri. Begitu juga bagi seekor unta, iaitu an-nahru. Ini dilakukan at-ta'an, iaitu tusuk di bahagian urat hulqum bawah leher unta itu dalam keadaan unta berdiri, dan kemudian hanya diikat 1 kaki daripada 3 dilepas, 1 kaki diikat. Ini cara macam mana kita nak melaksanakan ihsan yang dinyatakan. Begitu juga dihuraikan, apabila mengasah pisau, maka jangan di hadapan haiwan yang akan disembelih. Dan yang ketiga adalah jangan menyembelih yang sembelihan itu dilihat oleh binatang-binatang lain yang belum disembelih. Jadi saya ucap terima kasih atas cadangan itu, insya-Allah. Dan beberapa siri kursus sembelihan untuk bulan Zulhijjah ini, ibadah korban, memang itu antara yang kita nyatakan kepada seluruh penyembelih yang akan diberikan tauliah. Tapi insya-Allah kita akan ingatkan, dan mungkin kita akan bincang dengan Jabatan Agama Islam Selangor yang menguruskan perkara ini di masjid dan surau, untuk kita dapat pastikan yang disuruh oleh Nabi SAW itu dilakukan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada 2 soalan yang nampak macam ada kaitan. Yang pertamanya, kita sering mendengar slogan surau masjid sebagai pusat penyatuan umat. Mohon tips atau nasihat daripada Datuk Mufti kepada pihak pengurusan surau masjid, khususnya di negeri Selangor, untuk mencapai ke arah slogan tersebut. Yang keduanya, mohon nasihat ataupun tips daripada Datuk Mufti kepada pihak Masjid Penaum. Apakah yang boleh dilakukan oleh pihak masjid kepada surau-surau yang di bawah naungannya yang kurang mampu dari segi keuangan ataupun kurang aktif dari segi pengimarahan? Terima kasih pada yang bertanya. Yang pertama berkaitan dengan tips. Slogan masjid dan surau ini adalah tempat penyatuan ummah. Apabila kita teliti yang Nabi SAW lakukan sejurus selepas daripada hijrah, selain daripada mempersaudarakan di antara muhajirin dan juga ansar, begitu juga dengan piagam Madinah, Sahifah Madinah, iaitu undang-undang yang mengikat mereka yang tinggal di Madinah, Muslim sama Muslim, begitu juga dengan Muslim dengan non-Muslim. Salah satu yang lain adalah membina Masjid An-Nabawi. Al-Imam ataupun Dr. Said Ramadan Al-Buti Al-Syahid dalam kitabnya Fiqhus Sirah An-Nabawiyah menghuraikan agak terperinci. Ini salah satu aspek penting apabila dia akan menjadi satu mekanisme membantu program ataupun projek mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Begitu juga dengan piagam Madinah, maka tempat yang orang-orang Islam akan bertemu sehari sekurang-kurangnya 5 waktu sehari semalam.
begitu juga dengan duduk di dalam soft. Dan kita pula sekarang dah rapat softnya dan sudah tidak ada halangan untuk kita bersalam-salaman. Kalau masih takut dan bimbang, selepas tu pakailah hand sanitizer. Maka ini semua membantu untuk kita merapatkan lagi hubungan ukhuwah Islamiah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ambil peluang untuk kita bersalam dengan seramai mungkin orang yang di sebelah kita, ataupun tanya khabar, ataupun tanya nampak macam tak pernah nampak. Ialah sebenarnya dia yang baru datangnya, tu yang dia tak nampak orang lain tu. Tapi tak apalah, tanya juga orang sebelah, pakcik tinggal kat mana, duduk mana. Entah-entah dia adalah jiran kita. Jangan sampai kita accident bergaduh, rupa-rupanya jiran kita. Ataupun janganlah sampai kita kenal jiran kita itu apabila diumumkan oleh pihak surau, jenazah kita pada hari ini adalah si fulan bin si fulan. Oh, jiran kita rupanya, baru tahu nama hari ini. Jadi rugi. Kita punya peranan yang besar untuk memastikan slogan itu berjaya, bukannya orang lain. Jadi kita yang bertanggungjawab. Begitu juga antara yang penting Nabi SAW sebut dalam satu hadis sehingga siapa orang Yahudi yang meriwayatkan hadis ini, Muhammad bin Abdul Salam, dia tertarik sehingga dia yakin ini adalah seorang Nabi yang betul, iaitu Nabi kata afshus salam, sebarkan salam sesama kamu. Kemudian wa at'imut ta'am wa tut'imut ta'am, wa fi riwayah, dan beri makan kepada orang ramai. Kemudian yang seterusnya adalah wa tusalluna al-laila wan nasu niyam, dan solatlah pada waktu malam ketika orang ramai tidur. Baik, apa kata kita ambil bagi makan. Bagi makan ini macam kita bagi hadiah pada orang lain. Kalau dengan sebab bagi makan itu boleh menyebabkan kita akan hilang gap dan juga yang dipanggil sebagai halangan untuk kita bermesra dan juga berkenal-kenalan, tajalah makan. Ada kuliah kita bawa makanan, tak ada kuliah pun kita makan sama-sama. Itu insya-Allah akan merapatkan hubungan. Tak semestinya kita declare siapa yang bagi makan, nanti orang akan cari siapa yang bawa makanan tiap-tiap malam ya. Dia ada, makanan ada. Tapi kalau dia tak ada, makanan tak ada, maknanya dia lah tu. Mungkin orang akan kenal. Tuan-tuan dan puan, ini boleh menyebabkan ataupun menjadi sebab kepada perpaduan. Yang menjadi kita berselisih dan bergaduh, tidak bersatu ini apabila kita tidak kenal. Kadang-kadang berselisih pada perkara lafaznya sahaja. Khilaf itu pada khilaf lafzi. Bahkan tuan-tuan sekalian, berselisih pendapat itu adalah sunnatullah. Kalau kita asyik sama saja pendapatnya, tak seronoklah hidup kita atas dunia ini. Sebab itu Allah sebut dalam surah Hud ayat yang ke-118, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaduna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Kalau Allah kehendaki, nescaya Allah boleh jadikan manusia itu satu umat saja, tak berbeza pun. Tetapi manusia itu sifatnya sentiasa berbeza pandangan. Maka melainkan orang-orang yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dengan sebab itulah mereka diciptakan. Kalau kita ni semua sama saja, lama-lama kita akan bosan. Ambil perbezaan itu sebagai sesuatu yang positif. Cuma dilarang kepada kita berpecah belah. Wa'tasimu bihabdillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kepada tali Allah dan jangan berpecah belah. Ingat di situ. Apa-apa yang boleh kita lakukan, contohnya ziarah, itu boleh dilakukan. Apa-apa yang boleh menyebabkan kita ini dapat faedah perpaduan, sebagai contoh kita kena gotong royong, buat. Jangan tak dibuat. Ini akan menjadi asbab. InsyaAllah saya yakin pengurusan surau masjid lebih arif dengan apa yang dihadapi di Korea masing-masing. Jadi tentukan masalahnya apa, dan yang kedua, selesaikan masalah itu secara objektif. Yang kedua, bagi pihak masjid yang menaungi, sebelum kita cerita orang lain punya tanggungjawab,
Apa kata kita yang di bawah ini pula, kalau rasa tak ada duit, mohon duit daripada pihak masjid yang menaungi. Kalau kita tidak ada kepakaran tentang satu perkara, minta supaya mereka turunkan kepakaran itu dan ajar kita. Jangan kita tunggu dan sentiasa meminta orang lain memahami kita. Tetapi kita ini tidak mahu untuk memahamkan orang lain apa yang sedang kita alami. Bagi saya, kedua-dua pihak kena maknanya melakukan sesuatu untuk memudahkan lagi perubahan dilakukan. Memang jadi satu perkara yang difahami, iaitu masjid ini ada surau-surau di bawahnya, surau di qaryah. Maka bila dia penaung, banyak perkara yang boleh dilakukan secara bersama. Ataupun mungkin kalau tadi kena komplain duit kita gunakan untuk program imarah masjid kuliah tapi orang tak ramai, kenapa tidak kita bergabung dengan 2 surau ataupun 3 surau program yang agak besar? Itu contoh, dengan dinaungi oleh pihak masjid. Itu contohlah, itu contoh. Apapun yang menaungi ada tanggungjawabnya dan ada peranannya, yang dinaungi juga ada tanggungjawab dan ada hak yang perlu dilakukan. Wallahu a'lam. Soalan seterusnya, ada segelintir kecil daripada masyarakat yang menganut faham lain berbanding dengan majoriti masyarakat, seperti mana menolak bacaan Yasin malam Jumaat, doa berjemaah selepas salat fardu. Apakah saranan Datuk Mufti kepada pihak pengurusan sekolah masjid khususnya di negeri Selangor bagi situasi ini? Apakah perlu dirapikan pemahaman mereka atau macam mana? Terima kasih pada yang bertanya, dan saya harap ini soalan yang terakhir lah ya. Dah pukul 9 dah ni. Tuan-tuan habis sembahyang balik sebelah rumah. Saya jauh lagi sampai ke rumah. Saya harap je lah, saya harap. Baik, yang berkaitan dengan fahaman yang berlainan, tuan-tuan dan puan sekalian, perkara ini perkara yang para ulama berselisih pendapat padanya. Baca Yasin pada malam Jumaat tidak ada dalil yang qata'i yang menyatakan ia haram dilakukan. Bila tak ada dalil yang qata'i, yang pasti bahawa ia haram dilakukan, maka tidak boleh, ia dilarang dan juga ditegah. Kita ada fatwa pada tahun 2014 pada bulan Julai, iaitulah semua perkara khilaf yang para ulama berselisih padanya tidak boleh dibid'ahkan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang tidak boleh adalah seseorang beriktikad dalam hatinya bahawa bacaan Yasin pada malam Jumaat itu adalah sunnah Nabi. Kerana memang tidak ada riwayat bahawa Nabi baca Yasin pada setiap malam Jumaat bersama sahabat yang lain. Cuma baca Yasin ini, tuan-tuan dan puan sekalian, adalah satu surah daripada 114 surah dalam Al-Quran. Maka ia adalah ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran ini ada fadilatnya, ada waktu yang digalakkan untuk kita baca ayat-ayat tertentu pada waktu tertentu, dan kalau tak ada fadilat yang menyebut, maka dia open, boleh dibaca bila-bila masa sahaja. Baca malam Jumaat boleh, baca malam Sabtu boleh, baca siang Jumaat boleh, baca surah lain juga boleh. Ibn Mas'ud meriwayatkan hadis fadilat membaca Al-Quran itu sebagaimana sabda Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah kanat lahu bihi hasanah wal hasanatu bi 10 amsalha la aqul alif lam mim harfun walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Al-Quran, baginya dengan sebab bacaan itu satu kebajikan. Satu kebajikan nilainya 10 kali ganda yang lain. Nabi kata seterusnya, aku tidak menyebut alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf yang lain. Jadi sama kalau kita baca Yasin, ya satu huruf, sin 2 huruf. Saya sangat yakin tuan-tuan tak baca setakat Yasin Sadaqallahul Azim. Biasa kita akan habiskan sampai ayat ke-83. Bagi yang baca Yasin sahaja pun dah dapat 2 kebajikan, darab dengan 10. Apatah lagi kalau dihabiskan bacaannya.
Siapa boleh kata bahawa baca Yasin malam Jumaat itu tidak dapat pahala? Tidak ada siapa yang berani kata. Maka tuan-tuan dan puan sekalian, berhati-hati dengan pemikiran yang seumpama ini. Dia boleh membawa kepada ekstrim, menyalahkan satu-satu amalan yang tidak ada dalil secara qat'i sebagai sesuatu yang dilarang. Tuan-tuan dan puan sekalian, berhati-hati. Hari ini bukan kerja kita untuk suruh orang jangan beramal. Sepatutnya kita galakkan lagi orang beramal. Tadi kita dah sebut, amalan kita ni dah sikit. Hari akhirat pula, na'uzubillah, kalau jadi muflis, pulaknya minggu depan dah tak baca Yasin. Bagi sikit dah pahala kita, tuan-tuan dan puan sekalian. Cuma jangan i'tikad saja. Kalau orang kata, Ustaz, malam ni saya nak buat kuliah dalam malam Jumaat, tuan-tuan kata okey, kebetulan tak ada apa-apa, maka kita pun bagi laluan pada kuliah. Tak ada masalah, sebab ia boleh dibuat juga selepas kuliah baca Yasin. Begitu juga kalau sekiranya tak ada kuliah kebetulan pada malam itu, orang baca Yasin, kita marah, ini Nabi tak buat, ini bid'ah. Lepas tu semua orang lepak kat luar, ngeteh dan juga minum kopi, isap shisha, rokok. Oh, yang itu tidak bid'ah pula. Kenapa? Lebih baik dah duduk di sini. Bukankah Nabi SAW itu apabila keluar daripada rumah, dalam satu riwayat jumpa dengan dua grup para sahabat. Satu kumpulan yang sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan satu lagi kumpulan yang sedang membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Lalu Nabi kata pada para sahabat yang mengiringi Nabi SAW, adapun yang berdoa kepada Allah, boleh jadi Allah makbulkan doa mereka, boleh jadi Allah tak makbulkan. Adapun orang yang membaca Al-Quran dan mempelajarinya, aku akan duduk bersama dengan mereka. Jadi Nabi join yang baca Quran. Kenapa tiba-tiba kita kata yang baca Quran bid'ah? Banyak lagi perkara lain, tuan-tuan dan puan sekalian, yang lebih bid'ah daripada perkara itu, tuan-tuan dan puan sekalian. Baik, berkaitan dengan baca doa selepas daripada solat, itu tuan-tuan sekalian, waktu-waktu yang sangat diyakini mustajab doa selepas min kulli duburi solat al-faridah. Setiap kali daripada solat fardu itu waktu yang sangat mustajab kalau berdoa. Persoalannya, kadang-kadang yang kata tak betul ni pun dia tak berapa betul juga. Dia pun tak tahu, dia dengar. Mungkin di YouTube dengar daripada kuliah, tak habis pun dia dengar. Tuan-tuan dan puan sekalian. Baik, baca doa, bezanya adalah dia kata tidak, baca doa tak boleh. Persoalannya, baca doa seorang ke baca doa ramai. Itu je. Tuan-tuan sekalian, di beberapa negara Arab sekarang, saya yang terakhir belajar di Jordan, oleh kerana mereka ini terlalu, maknanya sebelum ini kata berzikir lepas daripada sembahyang, Nabi tak buat ramai-ramai dan seumpamanya. Sekarang suasana macam mana, tuan-tuan sekalian? Mereka terpaksa tampal fadilat berzikir selepas daripada solat di hadapan dinding saf yang pertama, nak ajak orang berzikir. Sebab semuanya balik selepas daripada bagi salam. Sekarang diorang pula nak buat kempen berzikir, tiba-tiba kita yang dah elok kempen pula pada orang jangan berzikir, kan pelik. Jadi tuan-tuan sekalian, teruskan. Bagi saya teruskan, cuma ajaklah mereka dengan cara yang baik. Ada orang kata doa tahlil kepada orang yang mati ini semua tak dilakukan. Tuan-tuan sekalian, kita tahlil, kita berdoa kepada si mati, persoalan yang paling penting sampai ke tak sampai. Baik, dalam surah Al-Hashr ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang selepas mereka, yaitu orang-orang muhajirin dan juga ansar, mereka berkata, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Mereka ini berkata, ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Ya Allah, ampunkan juga orang-orang yang telah mendahului kami, yang telah beriman, yang telah meninggal dunia. Kalau doa mereka ini tak sampai kepada orang meninggal dunia,
Kenapa Allah Ta'ala puji kumpulan ini yang berdoa, ya Allah ampunkan dosa kami dan dosa orang-orang yang telah dahulu meninggal dunia daripada kami? Adakah kita lebih tahu tentang hukum hakam, sedangkan Al-Quran menyebut doa kepada orang mati sampai, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi kadang-kadang dia masalahnya yang bercakap pun tak reti, kita yang diajak bercakap pun tak reti. Oh ya tak ya juga, ya kita kena raikan mereka ni. Habis kita punya surau dan juga masjid akan sunyi daripada menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, sunyi daripada zikir dan juga seumpamanya. Bagi saya, perkara itu kalaupun ia termasuk perkara khilaf, maka sepatutnya meraihkan untuk diamalkan lebih utama daripada meraihkan untuk tidak diamalkan. Wallahu a'lam. Nampaknya doa saya tak makbul tadi. Sila je, boleh. Sila. Senang, jemput lagi saya datang insya-Allah kalau free. So, ini berkenaan syafaat Al-Quran. Kerana saya tahu apabila di alam kubur nanti seseorang yang baca Al-Quran akan dapat syafaat Al-Quran. Kerana ia kan boleh membantu kita di sana. So, saya nak tanya, apa maksud baca Quran? Adakah kita perlu baca daripada surah pertama sampai akhir, ataupun boleh kita pilih-pilih juga? Terima kasih Tuan Haji. Hadis Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah kalian Al-Quran, sesungguhnya bacaan Al-Quran itu akan datang pada hari akhirat nanti, syafi'an li ashabi, sebagai pemberi syafaat, sebab mendapat syafaat kerana di ashabih, untuk orang yang biasa membacanya. Saya lebih suka kita mengetahui maksud di ashabih ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Para ulama menyebut maksudnya adalah orang yang rutin hariannya sentiasa membaca Al-Quran. Tidak disyaratkan mesti dia baca daripada mula sampai habis, tetapi rutinnya itu yang penting. Dia baca, esok baca lagi, lusa baca lagi. Cuma kebiasaan orang yang rutinnya baca Quran, dia akan baca ikut turutan. Kebiasaan. Maknanya dia takkan nasib baca Qul huwallahu ahad saja, kan? Jadi akhirnya bila dia rutin baca Quran, dia akan baca ikut dia punya, ikut juzuk, sebab nanti nak sambung. Itu kalau dah memang biasa sungguh. Bagi saya, mulakan untuk biasa membaca Al-Quran. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita baca FB, sekali buka scroll senyap-senyap setengah jam, tuan-tuan sekalian. Begitu juga dengan WhatsApp. Berapa banyak sekarang dekat traffic light, lampu dah hijau pun dia tak mau jalan. Yang belakang tak jalan juga sebab masing-masing baca. Kuatnya masyarakat kita membaca pada hari ini. Maknanya, pindahkan saja daripada kita membaca yang tidak ada jaminan pahala. Berbeza dengan baca Al-Quran. Hadis Ibn Mas'ud tadi ditambah dengan para ulama dalam ulumul Quran. Apabila definisikan Al-Quran, mereka kata bahawa Al-Quran itu adalah kalamullah Al-Munazzal ala Rasulillah, firman Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Muta'abbadu bitilawatih, dikira sebagai ibadah apabila membacanya. Jadi bagi saya bukannya mesti habis, tetapi di ashabih itu adalah yang rutinnya dalam kehidupannya adalah sentiasa membaca Al-Quran. Maka berpindahlah kita daripada banyak membaca perkara yang tidak ada jaminan pahala kepada membaca Al-Quran. Kerana membaca Al-Quran, kalau tak faham pun dapat pahala. Kalau faham, lebih-lebih lagi dah pahala membaca dan pahala ilmu kerana memahami Al-Quran. Wallahu a'lam. Jazakumullah.
Terima kasih pada Jawatankuasa Surau, terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya mohon maaf atas segala salah silap dan terlanjur bahasa. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.